أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu, adalah baginya bagi sembahyang rupa yang zahir yang sempurna. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu, adalah baginya bagi sembahyang, adalah baginya tu orang panggil jumlah takkid. Jumlah takkid pada kata adalah bagi sembahyang itu, maka dibawa datang bulaknya adalah baginya. Maka adalah baginya tu jumlah takkid pada lafal adalah bagi sembahyang itu. Tu adalah baginya bagi sembahyang rupa yang zahir yang sempurna rupa dia. Rupa bentukan dia yang zahir yang sempurna yang cukup lengkap. Gapo rupa yang zahirnya? Yakni masuk yakni sikit, yakni daripada qiyam, rukuk, i'tidal, sujud ila akhirih. Itu rupa yang zahir. Itu sembahyang. Ada bagi sembahyang rupa yang zahir. Nah, rupa zahir yang sempurna apa dia? Daripada qiyam. Tengok kitab tu. Oh, ada pergi zakat. Tengok kitab tu. Tengok ke baca. Jangan duduk lolah-lolah penjidik jenung. Rupa yang zahir yang sempurna. Apa dia? Yang daripada qiyam, rukuk, i'tidal, sujud ila akhirih. Gapo dia rupa zahir?
maka iaitu rupa yang zahir yang sempurna ni syarat. Tu rupa yang zahir, syarat bagi sembahyang. Seperti rohnya, seperti itu hal pada kata syarat. Hal keadaan syarat itu adalah ia seperti rohnya roh seorang. Seperti rohnya roh seorang. Tu. Seperti rohnya roh seorang. Kalau gitu serupa pada pihak apa? Yakni pada pihak tidak hidup kalau tidak ada roh. Begitu sembahyang tidak sah kalau tidak ada syarat. Lalu tu dipanggilkan sembahyang rupa yang zahir itu seperti syarat. Maka syarat ni ada hal keadaan syarat seperti roh. Maka roh bagi orang tu untuk hidup. Adapun syarat bagi sembahyang ni untuk sah. Maka jikalaulah sembahyang itu tidak ada syarat, maka sembahyang itu tidak sah. Tu tidak sah, tak pakai, tu dia. Tu syarat. Maka rukunnya rukun rupa yang zahir tu. Maka rukunnya rukun rupa yang zahir yang sempurna itu seperti kepalanya, atau maka rukunnya rukun sembahyang. Maka rukunnya rukun sembahyang itu seperti kepalanya kepala seorang dan badannya badan seorang. Itu dia rukun. Maka apa bezakah syarat dengan rukun? Syarat untuk sah, rukun untuk jadi. Tiap-tiap perkara yang sah suatu dengan dia dikatakan syarat. Tiap-tiap perkara yang terjadi suatu dengan dia dikatakan rukun. Itu perbezaannya. Maka dibandingkan rupa semua yang zahir itu seperti syarat. Dan syarat ni seperti roh bagi seorang. Maka rukunnya rukun sembahyang tu seperti kepala seorang. Adalah ia rukunnya rukun sembahyang tu seperti kepala seorang dan badannya badan seorang. Tu bandingan dianya. Rukun tu seperti kepala dan badan. Bermakna kalaulah orang itu tidak ada kepala, pada adatnya orang itu mati, tak hidup. Pada adat. Tak tilik pada kuasa Allah Ta'ala, tilik pada adat. Begitu juga sembahyang, kalau tak kena dengan rukun sembahyang tak tahu, maka apakah sembahyang hendak jadi? Tak jadilah. Tu kena faham baik-baik tu. Sembahyang kalau tak ada rukun tak jadi. Macam kita sembahyang, kita rokok tak betul dengan rokok. Rokok tak kena yang dikehendaki oleh sembahyang. Rokok i'tidal semua tu. Dan sunat ab'ad itu ada dan lagi tu. Ada kitab gugur, ada terjatuh tu. Terjatuh iaitu lafaz dan. Di antara badannya sunat ab'ad. Dan sunat ab'ad itu seperti anggota seorang. Dan sunat ab'ad itu sunat yang sunat dijabarkan, ditempelkan dengan sujud sahwi apabila ditinggal. Di sunat sujud sahwi itu dikatakan sunat ab'ad. Seperti tahiyat awal dan kunut, itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu seperti anggota seorang. Apa? Seperti tangan, kaki. Tu anggota seorang. Jadi apabila lah seorang itu sembahyang tidak gunakan sunat ab'ad, kalau orang kan tak ada anggota tak ada badan saja. Tu. Dan sunat hai'ah itu, sunat yang tiada disunatkan sujud sahwi apabila ditinggalkan akan dia. Tu sunat hai'ah, sunat yang tidak disunatkan sujud sahwi apabila ditinggalkan dia. Bandingan sunat hai'ah itu seperti segala bulu perhiasan seorang.
Gapo bulu perhiasan? Seperti bulu kening, bulu mata, bulu hidung, semua bulu perhiasan di atas tubuh badan seorang tu. Maka itu bandingan sunat ab'ad. Kemudian apabila seseorang itu sembahyang tidak gunakan sunat ab'ad, kalau orang tidak ada bulu perhiasan, tak ada bulu kening, tak ada bulu kelopak mata, tak ada bulu badan dia, bulu-bulu tak ada badan dia, macam serupa anak burung baru tetah lagi, anak burung baru pecah telur. Anak burung baru pecah telur macam tu, bulu tak ada sekarang. Adakah cantik? Tak cantiklah kalau orang tidak ada bulu. Begitu juga sembahyang kita, kalau kita abaikan sunat ab'ad, bermakna sembahyang kita tak sempurna lagi. Belum lagi sempurna tu sembahyang kita tu. Maka jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Macam kita hendak rokok, Allah sami'a Allahu akbar, akad tangan sunat ab'ad. Allahu akbar sunat ab'ad. Allahu akbar subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi sami'a Allahu liman hamidah. Akad baik-baik. Bukan akad lepas-lepas tu dah. Akad dinamakan akad saja. Allah hamidah, bukan macam tu. Ada apa akad sini? Allahu akbar. Bukan juga. Sunat ab'ad akad naik tinggi. Akad sama dengan sama dengan cuping telinga bawah, cuping telinga atas ni, membetul di cuping telinga bawah atas. Itu sunat ab'ad. Lagi keratan dia akan menyatakan. Jadi masalah sunat ab'ad inilah banyak daripada orang-orang mereka yang sembahyang banyak tinggal. Karena mereka membilangkan kecil, padahalnya kalau orang itu tidak mempunyai bulu, mesti tak cantik, tak lawa. Dan adalah bagi sembahyang itu rupa hakikat yang batin. Dan adalah juga bagi sembahyang itu rupa hakikat yang batin, rupa yang sebenar, yang batin, yang sebelah dalam. Apa? Seperti khusyuk dan khadu' dan tadabbur. Khusyuk tetap hati, tetap anggota. Tadabbur, perhatikan apa saja yang selalu kita membaca dalam sembahyang. Itu tadabbur. Ini hakikat yang batin. Dan maka kesimpulan kat sini, maksud kita ada sembahyang sini, sebut kata sembahyang ada yang zahir yang sempurna, ada rupa zahir yang sempurna, dan ada rupa batin, rupa hakikat yang batin. Tu ada dua. Mana ada solat zahir dan solat batin. Jadi maknanya kalaulah kita sembahyang zahir sahaja, batin kita tak sembahyang, itu tak dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, aqimus solah. Belum sampai lagi. Belum sampai kita martabat yang kedua, martabat muqimin. Belum sampai. Itu dia. Masih kita ada martabat muhafizin. Kalau kita mengerjakan betul dengan syarat, betul dengan rukun, jaga ke sunat ab'ad, jaga ke sunat hai'ah, itu dikatakan muhafizin sahaja. Belum naik pada martabat muqimin. Karena martabat muqimin sembahyang zahir dan batin. Itu ya sembahyang jadi kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata sembahyang tu biarkan lepas-lepas. Biarkan hari ni aku sudah mengerjakan 5 waktu, kemarin 5 waktu, dulu tak esok kau buat pula 5 waktu, tapi belum cek, belum periksakan adakah sembahyang kita tu ada batin, adakah batin kita sembahyang? Batin kita belum sembahyang ke sudah sembahyang? Kalau telah belum lagi, bermaknanya walaupun pangkat pengajian kita sampai pangkat BA, MA, doktor, akan tetapi kelas sembahyang kita masih kelas 1. Kalau kita sembahyang zahir sahaja, hati kita belum sembahyang. Ingat baik tu bermaknanya ya Allah Ta'ala kehendak atas diri kitanya, iaitu sembahyang zahir dan batin. Bukan sembahyang zahir sahaja.
batin pun perlu juga. Hati kamu kena sembahyang. Nah, kamu cek masing-masing. Nah, kamu cek masing-masing. Adakah hatimu sembahyang? Kalau kamu takbir Allahu Akbar, ya kena hati tetap Allahu Akbar. Tetap. Kalau pejam mata pun mesti mata kita kena betul tempat sujud. Nah, sebelum bunyi suara mutu, suara kereta mak datang, tak apa. Apabila ada suara mutu datang pada ni, tu semayang. Semayang apa? Nah, kita hendak rokok, kita hendak tengok benda tu pun dah batal dah sembahyang. Masa kita rokok, kita nak tengok pen jatuh. Nah, nak tengok pen jatuh. Lambat imam maka kita hendak rokok tu, kita nak tengok pen kita jatuh ni. Kalau kita jatuh bawah, batal dah semayang kita. Ni ingat baik nah, pen ni mana? Kalai ni. Tu yang ada semaya kita. Semaya kita kena ingat baik, zahir dan batin. Nah ajar. Adakah hari ni aku semayang zahir sahaja, batin aku semayang? Belum tentu lagi tu. Nah, manusia sekarang dia bilang, kata dia semayang sudah cukup 5 waktu. Tapi malaikat bilang belum lagi kamu sembahyang. Kerana kamu semayang zahir sahaja. Batin kamu, hati kamu belum sembahyang. Nah, pangkat kamu belajar tinggi, tapi semayang kamu masih di kelas 1. Kelas 1 tak lepas-lepas. Tingkat 1 tak naik-naik. Na'udzubillah min zalik. Dan tiada sempurna bagi sembahyang, dan tiada tamamnya sembahyang itu seperti segala bulu perhiasannya. Dan tiada sempurna bagi sembahyang. Nah, dan tiada tamamnya. Tiada tamamnya ataf tafsir bagi. Ataf tafsir pada kata tiada sempurna. Karena tamam tu bahasa Arab, sempurna tu bahasa Melayu. Nah, dan tiada sempurna bagi sembahyang, dan tiada tamamnya sembahyang. Tak sempurna, tak tamam, melainkan dengan melainkan dengan mendirikan ia seorang akan keduanya sekali, yakni bersama. Melainkan dengan mendirikan, dengan mengerjakan ia seorang, dengan mengerjakan ia seorang, dengan keduanya zahir dan batin. Dengan keduanya zahir dan batin. Apa? Rupa hakikat yang rupa yang zahir yang sempurna, dan rupa batin tu, rupa hakikat yang batin tu kedua. Sekali, apa sekali? Yakni bersama. Kerjakan bagi sama rupa dengan batin. Baharulah dinamakan sembahyang itu sempurna. Kalau belum dapat begitu, kita pakai kupiah saja, tak ada harga. Kita pakai janggut saja, tak ada harga. Janggut tipu. Mengenal janggut tipu. Kalau pakai serban pun serban tipu. Kalau pakai kupiah tipu. Kalaulah kita tak dapat sembahyang dua-dua ni, zahir dan batin. Batin, zahir mesti kita lakukan dalam sembahyang. Itu usaha kita terhadap sembahyang. Nah, maka mestilah berdoa pada Allah. Apabila tak dapat lagi, banyak istighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah, Astaghfirullahaladzim. Masih doa dengan, ya Allah, kami hari ini, ya Allah, belajar untuk sembahyang dapat zuhir saja, ya Allah. Tapi hakikat yang batin belum dapat lagi, ya Allah. Ya Allah, bagilah kami hakikat sembahyang, rupa sembahyang, hakikat yang batin duduk dalam bersama dengan yang zuhir. Tu baru jadi. Nah, baru sempurna sembahyang kita tu. Maka itulah yang dikehendaki firman Allah Ta'ala, aqimus salah wa aqimis salah. Tu makna dia. Kadang kamu ni zuhir kamu pun tak semayang lagi, tak ada ke?
Zahir mu kan, mu semaya lagi. Semaya tu pun duk penjedik cenderung duk semaya. Duk jadi gitu. Orang nak saya ke mana? Gua mana semaya duk ni gitu-gitu tu. Semaya pun penuh duk diam. Nah, kamu duk diam. Diam macam tu kan, dengar orang. Jangan penjedik cenderung ni. Kenal tak jadi cenderung? Kenal tak? Awak jadi gitu, jadi cenderung. Mu kenal tak jadi cenderung? Jangan tak jadi ulak bercah, ulak bercah ni lah. Tah, ni tu. Tah. Bukan orang semaya keluar luar pun tak boleh. Dia bercah, ulak bercah. Jetak lah bisai. Tak say dia lagu tu. Semaya gitu, hening tak. Hening. Maka di sini kita nak dapatkan hak batin, maka kena istiqamah. Istiqamah apa? Istiqamah hak sunat ni. Istiqamah hak sunat. Bukan istiqamah hak fardu. Fardu ni memang mesti kita kena semua hak sunat. Apabila kita istiqamah selalu kita sembahyang yang sunat, maka hati kita terkosong dah sikit. Kita dah kerja mari dah kerja dalam pekerjaan. Apa dalam kerja itu teruskan sembahyang. Maka dalam kerjaan kita terus sembahyang tu, dalam sembahyang kita masuk semua kerja. Ada kerja tukang, ada kerja tu semua masuk dalam sembahyang. Tapi apabila kita sunat dulu, semua kerja tadi didindingkan dengan sembahyang sunat tu. Sunat lepas pada tu kemudian selesai sunat, barulah kerja sembahyang fardu. Baru khusyuk tu lebih banyak sikit daripada orang yang tak sembahyang sunat. Nah, ingat baik tu. Tu dia. Maka ada pun rupa yang zahir itu, maka iaitu, tengok kitab dah, pong baca. Baca. Duk gurah buat mu. Okey. Kau baca. Kita ada tak? Baca. Tak erti. Tak erti baca. Orang istiqamah pakai upuk lelak-lelak. Lelak-lelak tu baik upuk boh mulut. Baik upuk boh mulut. Tu. Kita tak erti baca dan duk gurah. Padahal aku kata aku mulut hudah. Kau tak mulut hudah nak gerai tengok. Kenyi duk nyendung. Maka ada perupanya rupa sembahyang zahir itu. Maka iaitu rupa yang zahir itu seperti berdiri. Diri itu rupa zahir. Dan takbir. Tu. Dan membaca Fatihah, dan rukuk, dan i'tidal, dan dua sujud, dan duduk antara dua sujud, dan duduk antara keduanya dua sujud, dan duduk tasyahud, dan tahiyyat, dan salam. Itu rupanya zahir. Zahir. Inilah daripada segala rukun yang zahir. Inilah berdiri dan takbir ila akhirih. Inilah mubtada, daripada tu ta'lu mahzuf khabar. Inilah berdiri dan takbir ila akhirih adalah ia daripada segala rukun yang zahir itu. Rukun zahir. Dan sunatnya tu. Yalah tu. Dan sunatnya sunat sembahyang. Sunat sembahyang Allah lain ni. Allah pada kata berdiri. Allah pada kata berdiri. Mana takdir kalamnya? Takdir kalam. Apa? Maka iaitu seperti sunatnya sunat sembahyang dan syaratnya syarat sembahyang. Maka sunat adalah sembahyang dan syarat dalam sembahyang itu dikatakan rupa yang zahir. Maka macam manakah kalau kita sembahyang tidak mengerjakan yang sunat? Semacam kita akad takbir dah. Sembahyang tak ada akad takbir. Tak ada akad. Puasa Allahu Akbar.
Lepas tu baru kata rokok tak ada akad dah. Allah. Sebab Allah. Tak ada akad, tak ada akad takbir. Nah. Bermakna rupanya zahir kita belum ada. Belum ada rupa yang zahir. Nah, tu kamu jaga baik-baik. Dalam hal kamu sembahyang, jaga baik-baik. Nah, segala sunat yang ada ke dalam sembahyang mesti kamu cermat dan kamu mengingati kata perkara ini sunat. Maka sunat, walaupun sunat, dia masuk dari dalam rupa sembahyang yang zahir. Dan syarat sembahyang begitu juga masuk dalam rupa sembahyang yang zahir. Jadi bermakna kalau kita sembahyang tapi belum mengerjakan sunat kerja tak sempurna. Maka sembahyang kita belum sempurna hak zahir. Tu satu. Adapun hakikat yang batin, apa? Adapun rupa sembahyang, hakikat yang batin. Adapun rupa sembahyang, hakikat yang batin, maka seumpama hakikat yang batin ni khusyuk. Apa khusyuk? Yakni tetap hati dan tetap segala anggota. Tu khusyuk. Tetap hati dan segala anggota tetap atau dan sukun segala anggota. Sukun mana diam. Khusyuk tetap hati dan sukun segala anggota, diam segala anggota. Tu mana khusyuk? Tetap. Hatimu tetap, anggotamu tetap. Dan hadir hati. Hadir hati. Maka hadir hati ni dikatakan cakapan kinayah. Cakapan kinayah, mana kinayah ni mana sindir. Sindir atasnya sindir. Sebut tentang hadir hati yakni kinayah daripada ingat kepada Tuhan selama-lama. Itu hadir hati. Hadir hati yakni kinayah. Kinayah ni mana sindir daripada ingat kepada Tuhan selama-lama. Adapun khusyuk maka iaitu tetap anggota zahir dan batin. Tu khusyuk. Tu hadir hati dia. Hadir hati, ingat hati kepada Allah. Apanya makna? Yakni kinayah daripada ingat kepada Tuhan selama-lama. Tu selama-lama. Adapun khusyuk maka iaitu tetap anggota zahir dan batin. Lalu tu hakikat yang batin ni seumpama khusyuk dan hadir hati. Maka dalam sembahyang kita ada hati tetap, hati sentiasa ingat pada Allah, dan pulanya anggota kita, zahir kita tetap. Dan sempurna ikhlas, bersihkan hati pada Allah. Jangan ada gangguan-gangguan yang lain, sama ada pahala sekalipun. Kita sembahyang perlu ada pahala. Nak ada pahala. Sekalipun begitu jangan. Dan tazallul ni makna hina, menghinakan diri dalam sembahyang. Jangan perasaan bangga dalam sembahyang. Jangan perasaan takabur dalam sembahyang. Jangan perasaan apa lebih dalam sembahyang. Perasaan tazallul, perasaan hina. Perasaan hina diri dalam sembahyang. Itu mana tazallul, mana hina. Hinakan diri. Dan tafahum bagi ma'ani qira'ah. Dan tafahum yakni faham. Dan tafahum yakni faham. Tu tafahum, faham bagi ma'ani, bagi segala makna-makna bacaan. Tu mana tafahum. Macam manakah nak tafahumnya? Yakni ada dhabit di tafahum.
Tafahum bagi ma'ani qiraah yakni kena perhati. Ini mesti perhati-perhati. Mesti perhati-hati. Ada. Kena perhati-hati makna bacaannya. Ada. Mesti perhati-hati makna bacaannya. Kalau dia fahamkan makna. Kalau dia orang yang fahamkan makna. Adapun kalau tak fahamkan makna, maka kena perhati akan baris-baris bacaan pula. Adapun kalau tak faham, tidak faham akan makna, maka kena perhati-hati akan baris bacaannya. Maka dengan ini dalam bacaan kita saat itu, nah, bacaan kita tu mesti perhati-hati. Mesti perhati-hati dengan baik. Nah, perhati-hati dengan baik bacaan kita. Kalau penting sekali fahamkan makna. Nah, dengan sebab ini kalau kita tengok kisah wali-wali Allah, dia sembahyang, dia baca surah pendek-pendek. Oleh kerana surah pendek-pendek itu dia faham. Nah, dia faham makna. Adapun surah yang panjang-panjang, kita ambil tengah-tengah Quran, itu belum tentu lagi kita faham. Hanya kita ada hafalan, ingatan sahaja. Tapi makna belum bagi fahaman. Belum ada fahaman benda makna. Lalu orang dulu dia semayang, dia tak nak semayang surah panjang-panjang, dia nak surah pendek-pendek. Pasal surah pendek-pendek ni cepat faham. Cepat faham bagi surah pendek-pendek itu. Dan tasbih atas pada kata qiraah. Yakni tafahum, renti, faham bagi ma'ani tasbih, bagi ma'anu tasbih. Apa tasbih? Yakni subhanallah, subhana rabbil a'la bihamdih, subhana rabbil azim bihamdih. Itu dapat faham. Ini rupa hakikat, masya-Allah, susah nak dapat ni. Dan lainnya lain benda tersebut. Dan lainnya lain daripada yang tersebut itu. Apa lainnya? Bayan daripada lain. Daripada segala wazifah sembahyang yang batinah, daripada segala pekerjaan, segala wazifah, segala pekerjaan sembahyang yang batinah, yang batin. Sembahyang batin yang sebelah ni hak batin, buat sembahyang hak dalam. Nah, tu dia dia. Wazifah yang batinah, wazifah sembahyang yang batinah, yang batin hak dalam. Oh, dia dapat hak ni, kena minta doa kita. Lepas nak khusyuk luar ni, hati dia kena khusyuk juga. Kena hajar semua. Buat macam mana nak boleh? Hamak. Payah ni. Masalah ayat ni payah. Kadang-kadang kita orang semaya, kadang-kadang mari, kadang-kadang dok. Taruh haduk hurai semua dah. Setara apa duk hurai tiap kali hurai masalah sembahyang. Tapi kadang-kadang mari, kadang-kadang datang makna, kadang-kadang tidak, kadang-kadang hilang. Sampai Bangkok hilang, sampai Malaysia hilang. Tengok. Oh, ni mana ayat kata lepas tu apatah lagi kamu ni, kamu semua ni, kalau kamu tak amat-amati dengan sembahyang, kamu tak amati, tak bersungguh-sungguh dengan sembahyang, nanti kalau kamu balik rumah kamu tinggal sembahyang ni. Pada tinggal habis ya tak? Ni Farid, oh, mintalah jangan tinggal. Jangan jadilah kamu ni seorang yang mengaju dalam pengajian. Banyak orang mengaju lah ni mengaju belajar tak erti, beradu. Tak saya mengaji dah aku. Kalau saya mengaji pun tak erti kerja kalau nak kaya. Ada tak? Kerja tak kaya juga. Akhir seorang yang mengaji dia kaya. Nak dengar kisah Syekh Fatih yang mengaji, Allah lah, benok sebenok-benok dia, sebarisnya baca 70 kali. Sebaris itu tu dia baca 70 kali memang.
Kamu nak kata mu tak pandai, tapi kamu tak baca sampai 70 kali. Tak gitu kan? Kamu bergurau-gurau pula. Apabila nak pandai? Tu, tak itu kan? Mana Baba Sufyan? Baca satu-satu baris 70 kali. Syekh Bati. Syekh Bati, dia nama apa? Nama dia anak murid Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tu, dengan usaha dia tu hingga dia benak sampai umur 40, orang kawan-kawan dia dah alim semua. Tapi dia tak alim. Dia kata pasal apa ni? Menangis dia, teriak dia. Ni kau ngaji tak pandai, kau ngaji tak pandai. Lalu tu dia marah diri dia. Bukan balik rumah dah. Buat marah diri tak kelik. Aku dah kelik dah. Kau ngaji tak kelik dah. Kalau kamu, ya dak nak marah ke diri tergining. So aku baca sebaris 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 70 kali. Alim, Allah Ta'ala alim kau ya, Syekh Bati. Anak murid Imam Syafi'i rahimahullah taala. Alim tua dia. Bahawa kamu jidik dah ni tak sampai umur 40 lagi. Ingat dah alih botol tak ji mamuk. Tu ingat dah tu alih botol. Dia ni umur 40 baca tak alih. Tapi orang kita lah ni mudah hati mandok. Hati tino, jatuh tapi hati tino. Orang tino dia hati jatuh pula. Dia kok tu insya-Allah lah. Pak kita jadi orang sungguh belaka. Jangan mengaju. Mengaju pun tak pandai lah. Kalau kerja mak tokek. Tokek ngepek sikit lari kelik. Aku tak boleh kerja lah. Lari kelik tanah pamucuk oleh duit je dah. Tu je. Ingatlah sembahyang begitulah. Mesti kita kena sembahyang. Nah, kamu sembahyangmu rasa kat aku ni belum pandai lagi sembahyang ni, macam mana sembahyang aku ni. Ni belah sekali. Kita sembahyang hari-hari kita sembahyang. Tapi sampai di akhirat Isyak sembahyang kita tak ada satu pun. Oleh kerana kita sembahyang zahir sahaja, tapi batin kita belum sembahyang. Masya-Allah. Ani takut sekali tu. Maka zahir sembahyang bahagian badan, yakni habuan bagi badan, dan anggota badan, tu zahir sembahyang. Bahagian yakni habuan badan dan anggota badan. Dan batin tu, dan rupa sembahyang yang batin. Tu batin. Dan batin dan rupa sembahyang yang batin tu sembahyang bahagian hati dan sir, dan dalam hati dan patah hati. Tu sir. Ya sir ni masya-Allah kalau kita bagi bahagian tasawuf lah. Ni atas sembahyang ni tinggi. Pasal apa nak dapat bahagian sir? Bahagian hati dan sir. Sir tu bawah pada hati lagi. Kerana hati ni ulama dah bahagikan kepada 7. Hati. Bagi nak bahagikan hati. Hati kita 7 semua. 1 sadrun, hati pertama. Nak bila sampai 7 hati, berlapis-lapisan. Sampai kat dalam tu dikatakan sir. Ambil di pangkat pertama ni. Pangkat pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke dalam tu ada satu hati nama sir. 1 sadrun, hati. Yang kedua qalbun. Yang ketiga fuadun. Yang keempat lubun. Yang kelima syarafun. Yang keenam dhamirun. Yang ketujuh sirrun. Tu hati kita. Masya-Allah, tengok Allah Taala buat hati kita 7 apa? 7 pakih ni hati kita ni. Khabar dak hati kita tu 7. Sadrun, qalbun, fuadun, lubun, syarafun, dhamirun, sirrun. Maka sir itulah dikatakan patah hati. Hati sebawah-bawah hati. Pangkat yang ke-7. Tu sir.
Lalu tu dia cakap batin sembahyang bahagian hamuan hati dan sir patah hati tu. Dengan sebab ni lah mereka yang dapat sir rahsia patah hati itulah dia akan manis dapat kelazatan dalam sembahyang. Tu. Dan di makian itu apa? Hati dan sir tu. Dan di makian itu yakni hati dan sir tempat tilik hak Allah Subhanahu wa taala daripada hamba Allah. Hati dan sir itulah tempat tilik, tempat yang Allah taala menilik, tempat yang Allah taala melihat daripada hamba Allah. Kerana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meniliklah ia Allah, tidak menilik ya Allah yakni akan sebagai tilik rahmat. La yanzuru tiada menilik Allah ai nazara rahmatin akan sebagai tilik rahmat ila suwarikum kepada rupa paras kamu. Allah taala tak tilik rahmat rupa paras kamu. Wala ila amwalikum dan tiada menilik juga kepadanya harta-hartawan kamu. Wala ila ahsabikum dan tiada menilik juga Allah taala kepada bangsaan kamu. Kebangsaan kamu tak tilik juga, kamu bangsa kamu tinggi rendah, keturunan kamu pada mana, Allah taala tak menilik yang tu. Yang Allah taala menilik rahmatnya, walakin dan tetapi yang zuru meniliklah ya Allah ila qulubikum kepada hati-hati kamu wa a'malikum dan segala amalan-amalan kamu. Tilik pada hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Itu yang Allah taala menilik. Lalu tu hati dan sir tempat tilik Allah Ta'ala terhadap kita ni. Tempat tilik hak Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hamba Allah. Iaitu tempat tilik hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba tu hati. Jaga hati kamu baik-baik, kerana Allah Ta'ala mengetahui hati kamu lebih pada kamu mengetahuikan diri kamu sendiri. Allah Ta'ala mengetahuikan hati kamu, maka jagakan baik tu. Iaitu tempat tilik hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya hati dan sir. Hati dan sir. Sir ni ingat patah hati, sebawah-bawah hati tu sir. Tu habis. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, upamanya orang yang mendirikan rupa semaya zahirnya jua, upamanya yakni bandingannya, orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya sembahyang jua. Orang yang mendirikan rupa sembahyang zahir, macam dia qiyam, dia rokok, dia i'tidah, dia sujud, dia antara sujud, apa saja yang dia kerja zahir dalam sembahyang tu. Dan lalai ia, padahal lalai ia seorang daripada hakikat sembahyang yang batin, yang dalam hati dia lupa. Dia dapat sembahyang zahir sahaja, tapi dalam hati dia dah lupa. Bandingannya seperti upama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darajatnya, darajat raja. Memberikan bagi raja yang amat besar darajatnya, yang amat besar pangkatnya raja. Menghadiah memberi akan seorang, berikan seorang dengan ini yang mati.
Dengan ini yang mati tiada roh baginya. Bagi ining dia. Tu dia banget dengan ining. Dengan ining situ tu bukan dengan ini tu, bukan dengan ini. La sawab dak akan seorang dang dayang. Akan seorang dengan ini, bukan dengan ini. Dengan ini tu likung lah, likung dengan ini, maka buat kat bawah itu dang dayang. Da ngo dal alif ya ngo, dang dayang. Tu akan seorang dengan ini, bukan dengan ini, seorang dang dayang. Apa dang dayang? Yakni seorang hamba perempuan. Ni bahasa dulu ni, lurah dulu. Nah, bukan dengan ini dia, dengan dan dayang. Nah, dan dayang. Dan dayang, apa dan dayang? Yakni seorang hamba perempuan yang mati. Yang mati tiada roh baginya. Ini tafsir bagi yang mati. Sebut kata mati, roh tak ada lah. Tak bagi tahu pun tak apa. Yang mati tiada roh baginya, bagi seorang dan dayang. Tu seumpama orang sembahyang saat ni zuhir sahaja, belum dapat sembahyang zuhir, maka seolah dia sebandingan dia hadiahkan kepada raja seorang hamba perempuan yang mati tidak ada roh. Apakah balasan raja terhadap mereka yang buat macam tu? Tak nanti raja ni murid bisa buruk untuk guru tu pun lepas perak dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pisang lah, pisang. Mek pisang. Terkerah kau nak pakai tak boleh. Tu pun bukan orang itu guru, sama mu pun cakap dah. Sama kamu sendiri pun. Apa ni seorang hamba, dia tak mati. Mana tu menghinakan pangkat raja, perang ciwik selalu buatmu. Tu dia, tu ingat baik kita usaha. Nah, hati kita jangan gaduh mengaju tak orang lah ni. Orang tua ambil hati dah. Ada orang tua ambil hati tak? Tak ni. Orang tua tak ambil hati sedap, yang ngaji sedap. Kalau orang tua main daya sokmo, anak salah pun tak salah. Tak apa. Siap, tu siap kau. Tak apa. Tak apa. Siap ni. Apa kering. Tak boleh kau. Semua orang tua saya kat anak belakang. Tapi cara tarbiyah tu ya. Semua orang tua ayah mak sayang ke anak, tapi kalau sayang tak kena cara, anak jadi mudah mengaju. Hati perempuan. Kena jetik telinga tak boleh gila. Tengok sepiang ni jadi ni, piang. Kena harap piang, baba piang. Sufyan As-Sauri. Ni. Sufyan ni dia duduk sini, tengok bapa buat dia. Tak ada apa ya. Bapa puji dia. Apa mau isak lagi kelip agak kau ni. Siang. Apa puji piang. Kalau duduk lama mu jaya. Kalau duduk sekirat aku tak tahulah. Duduk lama ngaji jaya kamu. Pasal kena banyak ya ni. Tak kena tak tengok ni. Kau remah dia, kau hatai dia. Aku duduk tengok. Pasal aku duduk pondok itulah tu juga. Kena remah dia tu, kena hatai, kena kata. Bahasa otak katok ni. Kena otak katok berat aku. Aku ngaji. Otak katok. Ini kau ngaji kau bodoh aku ni. Tapi aku tak ngaji. Hingga aku boleh duduk rumah dia. Tengok ya. Tak itu kan piang. Mana duduk rumah aku ngaji pandai. Ngaji pandai insya-Allah. Mungkin tu yang mengaju. Ni. Apa kalau mengaju masalah hantuk guru itu tak boleh ilmu dah. Orang kata tak tegak. Tanya jawab. Gapo ni? Dia tanya gapo? Aku jawab tak kena. Sotok katok itu. Orang kata dengar kata aku tak katok. Klik pondok dia baru tajuk. Tak katok tu. Lakar aku pun. Lepas tu aku duduk tak pondok tak tunggu-tunggu. Tu hikmat tu aku kata. Hikmat aku kata, malu kata tak katok ni. Tak katok, ya halus tak katok tak jangan. Tengah ni jawab tak boleh.
Padahal salah payah kan salah mudah. Ingat lagi kalau klik pondok tu aku tak jauh ngapa diku baca diku buat baik tak kata. Kamu boleh satu tak apa dah. Tapi orang manusia lah ni tak tahulah ngaji ke mana. Tahu nak bayak lah ni. Tapi saya ku tak boleh. Saya ku ada. Tu kata kau. Ana mu duduk lama semua duduk berdakat ana duduk pondok lama lu. Sok klik tak bagi. Tu masuk ngaju. Lek manusia ni. Ikut ya. Hari tu bagi kita hingga mengatuk itu aku nampak mata tu buyuk sore-sore. Ada Pak, ngatuk ngatuk poluk cing dan hati dua kawah tu. Ni dia. Kita pergi bahasa Malaysia pula Nah, wujud boleh cakap Malaysia tu ingat dah. Tu. Dan seumpama orang yang mentaksir pada mendirikan zuhir sembahyang, seumpama ia seorang menghadiahkan kepada raja akan seorang dan dayang tu seorang dan dayang seorang hamba perempuan yang terpotong anggota dan dayang, dan ketiadaan dua mata dan dayang. Ini kalau dia ada kesalahan dalam mendirikan sembahyang zuhir. Orang tadi dia salahkan dalam sembahyang hak batin. Zuhir dia cukup lekap habis, tapi seumpama dia sembahyang dia tidak ada roh. Tapi yang kedua ni dia sembahyang bukan, yang zuhir pun dia dah salah. Yang zahir pun dia ada kesalahan tu. Orang yang mentaksir, orang yang mensalah, taksir benar salah pada mendirikan zahir, pada mengerjakan zahir sembahyang. Dalam sembahyang zahir pun dia ada kesalahan. Seumpama ia seorang itu menghadiahkan kepada raja akan seorang dan dayang, seorang hamba perempuan yang terpotong anggota dan dayang, dan ketiadaan dua mata dan dayang. Tu dia weh. Lepas tu mana weh? Pahal ciwik buat sunat halu dah lagi dah. Pahal ciwik. Tu hadiah pawih tangi kudung. Tangi tak ada, mata pun tak ada. Ambil seorang hamba pergi hadiah kepada raja. Kamu kena lalu dah. Kenapa? Kena bunuh lah. Tu pucuk dia. Lepas tu semayang kita, zuhir kita tu tak ada rupa yang zuhir. Apa nak kata? Dengan sebab ni mesti kita sentiasa istighfar pada Allah SWT. Maka adalah orang yang menghadiahkan ini, orang ia tu likung, tak ada nak buat bulat, buat likungan bulat. Maka adalah orang ia tu buat likungan. Likungan pen dengan kolam tu buat bulat. Maka adalah orang yang menghadiahkan ini ini seorang dan dayang yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua mata. Tu dia, ketiadaan dua mata tu. Dan yang dahulunya ada, dan hadiah dan dayang yang dahulu. Apa? Yakni dan dayang yang mati. Dan yang dahulunya dahulu daripada ini. Dan yang dahulunya dahulu pada ini apa? Yakni hadiah dan dayang yang mati. Tu yang dahulu. Orang menghadiahkan dan dayang yang terpotong anggota dan dayang yang mati tu, melintangkan keduanya. Melintangkan keduanya itu akan diri keduanya bagi raja itu seksa. Tu dia. Tu. Melintangkan keduanya itu apa? Orang yang menghadiahkan ini dan yang dulu tu. Melintangkan melintangkan apa? Memperbuat sababkan. Boleh kat tu.
Melintangkan mana memperbuat sahabatkan oleh keduanya itu, orang yang menghadiahkan ini dan orang menghadiahkan yang dulu tu, akan diri keduanya, dua orang itu, bagi raja itu apa? Melintang, seksa, akan seksa, dan murkanya raja, dan marahnya raja. Tu seksa dan murkanya raja, dan marahnya raja tu. Dia marah atas pada kata murka. Atas pada kata murka. Sungguh kalau kita bagi hadiah dah raja hak mati dah tidak ada anggota, mesti raja tu seksa kita. Raja tu marka pada kita. Raja tu marah pada kita. Apa marah? Murih. Pasal apa? Kerana keduanya itu, yakni dua orang je hadiah itu, kerana keduanya, yakni kedua orang yang hadiah itu menghinakan bagi hormat kerajaannya, kerajaan raja. Menghinakan bagi hormat. Apa hormat? Yakni kehormatan, kemuliaan, hormat. Bagi hormat, bagi kehormatan kerajaannya, kerajaan raja. Apa kehormatan? Yakni kemuliaan kerajaannya, kerajaan raja. Dan meringankan oleh keduanya. Apa meringan? Yakni buat mudah-mudahkan, buat main-mainkan oleh keduanya orang hadiah itu dengan hak kerajaan. Dengan hak kerajaannya, dengan sebenar kerajaan. Tu dia. Macam mana orang tu? Masya Allah, kena seksa. Masuk gaut 15 tahun. Hogi hadiah raja kaki gudang. Itu macam mana kita sembahyang hari-hari. Hari-hari kita sembahyang. Tapi sembahyang kita belum sembahyang zuhir. Batin itu belum kita cakap. Kita cakap sembahyang zuhir saja. Zuhir kita belum sempurna. Kadang-kadang sembahyang tu tinggal sunat-sunat hai'ah. Sunat hai'ah banyak tinggal. Kadang-kadang sembahyang itu kita perlu kepada cepat. Cepatkan sudah. Nah, Allah Akbar. Tak ada apa dah. Apa boleh segera cepat dengan bismillah. Sup. Bismillah. Sup. Nah, ni segera cepat. Apa kedapatan kita dalam sembahyang? Nah, itu seboleh-bolehnya, sedapat-dapat kita usahakanlah. Walaupun hari ini kita sembahyang secepat-cepat, tapi satu hari kita jadi seorang sembahyang yang sembahyang zahir dan batin. Itu yang kita perlu sembahyang. Maka berdoa pada Allah, ya Allah, sebelum kami dapatkan sembahyang zahir dan batin, maka jangan matilah kami ya Allah. Minta. Jangan matilah kami ya Allah sebelum Allah Taala masukkan kami zahir dan batin. Kami nak rasa macam manakah sembahyang zahir dan batin. Nah, zahir batin macam manakah hendak sembahyang. Masya Allah. Pernah tak doa macam tu? Tu. Kalau kamu berdoa macam tu, Masya Allah, hebat benar. Kemudian kata Ghazali. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, maka tilik olehmu, yakni fikir olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Kamu fikir baik-baiklah apa sahaja yang kamu hadiahkan kepada Tuhan kamu tu. Jangan ada seperti itu, seperti menghadiah seorang dandaian tadi. Jangan ada seperti itu, seperti menghadiah seorang menghadiahkan seorang dandaian tu. Jangan seperti macam itu. Seorang dandaian yang tidak ada roh, seorang dandaian yang terpotong anggota dan terpotong pula yang dua mata dan ketiada dua mata. Jangan kamu buat macam tu. Begitu juga kita sembahyang, jangan sembahyang buat mudah-mudah. Nah, jangan sembahyang buat mudah-mudah. Kita sembahyang seboleh-boleh sembahyang. Tu. Dengan sebab ini, sembahyang sunat ni afdal kita mengerjakan kat rumah. Pada kerjakan kat masjid, kat mana pun afdal kerjakan sunat kat rumah. Tapi kalau kat rumah tak kerja, buat masjid
Buat di masjid lah. Kalau balik ke rumah tak kerja kan, buat di masjid. Karena kita nak dapat sembahyang yang sempurna, mesti kita kena lalukan sembahyang sunat. Kena melalui sembahyang sunat. Kalau sunat tak dapat sembahyang kita, macam mana kita nak sembahyang fardu sempurna? Tu kita semacam kita bangun subuh dah. Bangun sembahyang subuh, kemudian kita sebelum nak sembahyang subuh, kita sembahyang sunat tu. Itu sebagai nak sempurnakan sembahyang subuh kita. Tu baik. Dan takut olehmu, kemudian maka takut. Dan takut olehmu. Sekat tu lah. Jangan ada seperti itu. Jangan ada seperti itu. Yang seperti hadiah seorang dan dayang ila akhirih. Dan takut olehmu, takut, jangan kamu seperti itu. Dan takut olehmu, dengan sembahyang zahir tidak sempurna. Kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka mewajibkan kamu seksa. Maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, apa? Engkau mengerjakan sembahyang engkau dengan sifat ini. Bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, yakni engkau mengerjakan sembahyang engkau dengan sifat ini. Maka mewajibkan kamu seksa, azab. Kalau kamulah sembahyang kamu seperti sifat ini, apa sembahyang kamu zahir kamu pun tak sempurna. Dengan bahasanya mengurangkan dalam sembahyang kamu segala sunat-sunat, syarat-syarat, rukun-rukun. Tu mesti kena jaga tu. Cara kita sembahyang kena jaga perkara tu. Kalau kita tak jaga kan nantilah letihlah kita. Walaupun kita sembahyang macam lalai, tapi jangan lupa kita sentiasa istighfar pada Allah SWT. Tu. Maka mewajibkan kamu seksa. Masya Allah. Semayang dah kena seksa lagi. Orang ni dah semayang, tapi semayang zuhir tak sempurna. Kadang-kadang zuhir sahaja, hati tak sembahyang. Kadang-kadang orang ni semayang zuhir tak sempurna. Dua contoh dia bagi tadi. Satu, sempurna zuhir tapi hati tak sembahyang. Seumpama dihadiahkan seorang dan dayang, seorang hamba perempuan yang tidak ada roh. Yang satu lagi sembahyang tak sempurna zuhir dia. Zuhir dia tak sempurna. Maka orang ni seolah dia hadiahkan dan dayang kepada raja yang terpotong anggota, yang tidak ada dua mata. Tu mereka yang sembahyang masih kena seksa lagi. Maka mewajibkan kamu seksa. Orang sembahyang, apatah lagi orang-orang tak sembahyang. Tapi kamu ngaji, musa belajar, musalli, ingat kata kamu kena sembahyang. Tu, ingat itu ya. Maka hendaklah engkau ketahui akan qadar sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan, yakni memberikan Tuhanmu oleh Tuhanmu akan segala hamba Tuhanmu sembahyang 5 waktu ini. Ini sebagai sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan, yakni memberikan Tuhanmu, yakni Tuhanmu akan segala hamba Tuhanmu hadiah sembahyang 5 waktu ini akan sembahyang. Maf'ul yang kedua bagi menganugerah dan hadiah. Hadiah dan menganugerah akan sembahyang 5 waktu ini. Ini sebagai sebesar-besar nikmat ya Allah Ta'ala bagi kepada kita. Karena dalam hikmat apa dia? Semua dalam agama yang kita kerja dia ada hikmat. Sekiranya kalau tubuh badan kita tak pernah bergerak-gerak dah, nanti itu kita lasa tadi amal pak. Lalu tak ada bergerak. Hikmat semua ada Allah Ta'ala menjadikan sembahyang ni.
Itu sebesar-besar nikmat. Seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma utiya 'abdun fid dunya khairan, ma utiya 'abdun fid dunya khairan min an yu'zana. Ada min jatuh, min terjatuh. Ma utiya 'abdun fid dunya khairan min an yu'zana lahu rak'ataini yusallihima. Tu tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan, yang terlebih baik, yang terlebih baik daripada diizinkan baginya, bagi seorang hamba tu, pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan kedua-dua rakaat sembahyang. Tak ada dah. Ini lebih. Tiada diberikan seorang hamba dalam dunia yang terlebih kebajikan, yang terlebih baik. Ini apa? Isyarat kepada tanwai pada kata khairan. Tanwai itu tu li ta'zim. Tanwai pada kata khairan li ta'zim, membesar. Tu terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya, bagi seorang hamba tu, pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan 2 rakaat. Tak ada dah yang lebih besar dari sembahyang 2 rakaat. Ini Allah Ta'ala bagi nikmat sebesar-besar nikmat. Boleh kita sembah kepada Allah, sujud pada Allah. Tu dia. Lagi akan datang di akhirat. Orang yang tak pernah sembah pada Allah atas dunia, di akhirat nanti belakang dia akan keras seperti papan. Dia tak dapat nak sujud, nak rakab pada Allah apabila dia dapat melihat zat Allah SWT. Semua orang dapat sujud pada Allah SWT, tapi dia tak. Kerana atas dunia dia tak pernah sujud pada Allah, belakang dia keras seperti papan sekeping. Macam tu. Ini satu nikmat Allah Ta'ala bagi kita gerak semayang, boleh gerak-gerak. Maka gerakan ini bukan tentu ke sekarang ini. Allah Ta'ala sudah mentaksiskan, sudah menentukan kejayaan semayang atas kita ni sedia kala. Kata kita ni dah pandai sembahyang. Ingat baik tu. Habis. Fa fiha yahsulu lahul khalwatu ma'hu wal infiradu bihi. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna'ikal masir. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu